Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kami daripada kumpulan 2 akan membentangkan tentang sluice gate. Berikut adalah merupakan ahli kumpulan 2 yang terdiri daripada Adam Daniel, Muhammad Aslam, Muhammad Yamin, Muhammad Hafizuddin, Muhammad Akmal dan Farid Iqbal. Baik, terima kasih Aslam atas pengenalan. Baiklah, saya Muhammad Yamin bin Muhammad Syarifudin akan membentangkan berkenaan dengan isu banjir dan sejarah pembinaan sluice gate. Saya yakin dan pasti ada di antara anda semua yang baru pertama kali mendengar berkenaan dengan sluice gate, betul? Ya, begitu juga dengan diri saya sebelum saya membuat kajian ini. Di mana ini merupakan kali pertama saya mendengar berkenaan dengan sluice gate. Jadi, nak tahu lebih lanjut, jom telusuri bersama dengan kumpulan kami. Jadi, sebelum kita menelusuri lebih banyak, disebabkan tajuknya adalah sistem hidrolik kawalan banjir, maka kita kena tahu serba sedikit berkenaan dengan banjir. Saya akan terang lebih lanjut berkenaan dengan beberapa isu banjir di Malaysia. Di negara kita ini dianggarkan seluas 29,800 km persegi, iaitu 9% daripada luas tanah yang merupakan kawasan yang mudah untuk dilanda banjir. Dan banjir di negara kita ini berpunca daripada hujan yang lebat, air pasang yang tinggi dan saiz lembangan sungai yang kecil serta punca buatan manusia. Punca buatan manusia tu seperti apa? Betul, pasti anda terfikir macam tebang yang banyak pokok, lepas tu pembangunan yang tidak terkawal dan banyak lagi, di mana perkara-perkara ini menyebabkan kadar resapan air ke tanah tu akan berkurang dan air larian yang lalu daripada hujan turun akan terus ke sungai dengan pantas disebabkan oleh kawasannya tidak mampu untuk menampung air, tak ada pokok untuk nak serap, ada akar daripada pokok itu untuk nak menyerap air dan sebagainya ke dalam tanah. Baik, yang ketiga pula kita lihat kepada purata hujan tahunan. Di Malaysia kita bahagikan kepada dua, iaitu purata hujan tahunan bagi Semenanjung dan juga di Sabah dan Sarawak. Bagi Semenanjung adalah 2,500 mm, manakala di Sabah dan Sarawak puratanya adalah 3,500 mm. Seterusnya, saya akan menceritakan serba sedikit berkenaan dengan kaitan banjir dan juga sluice gate di salah satu tempat di Malaysia, iaitu di Taman Seri Muda Shah Alam. Okey, baik. Merujuk kepada Keratan Akhbar Sinar Harian pada Disember 2021 yang lalu, Menteri Besar Selangor sendiri, Datuk Seri Amiruddin Syari telah mengkhabarkan bahawa sluice gate di Taman Seri Muda Shah Alam telah memulakan operasi semula selepas kawasan tersebut dikatakan sluice gate-nya tersekat semasa dilanda banjir. Dan kita dapat lihat sebenarnya apabila sluice gate ini tersekat, paras banjir semakin surut pada kadar yang perlahan. Jadi walaupun ada sluice gate, tapi disebabkan oleh tersekat, dia akan menjadi pada kadar yang perlahan lah. Jadi disebabkan oleh itu, ketika di Taman Seri Muda Shah Alam agak lambat surut itu berlaku. Dan apabila sluice gate tersebut berjaya beroperasi semula, air banjir di kawasan perumahan tersebut menjadi cepat surut. Sluice gate ini tersekat disebabkan oleh beberapa faktor dan antaranya adalah kerosakan yang berlaku. Namun, apabila kita lihat satu persatu, kita perlu tahu bahawa sluice gate ini seharusnya mempunyai penggantian manual atau hidrolik untuk mengepam keluar air sekiranya berlaku semula kegagalan kuasa. Dan Kementerian Alam Sekitar dan Air juga pernah berkata dalam akhbar tersebut bahawa Jabatan Saliran dan Pengairan JPS juga berusaha untuk mengepam air daripada kawasan itu ke Sungai Kelang dan lebih kurang 30,000 meter padu telah disalirkan pada ketika itu untuk bersama-sama dengan sluice gate dalam mengawal banjir di Taman Seri Muda Shah Alam. Baiklah, setiap perkara pasti ada asal usulnya. Jadi,
apa penceritaan sejarah pembinaan sluice gate ni? Baik, nama sluice itu sebenarnya berasal dari perkataan Belanda atau lebih kita kenali sebagai Dutch untuk sejenis saluran yang dikawal di bahagian atasnya oleh pintu boleh alih yang dipanggil sebagai sluice gate. Dan sluice gate ini sebenarnya dicipta oleh Jan Blanken pada tahun 1808, iaitu seorang jurutera hidrolik Belanda. Okey, baik. Jadi berkenaan dengan sejarah awal berkenaan dengan pembinaan sluice gate ini, sluice gate ni pada mulanya digunakan untuk mengawal aliran air di kawasan kilang dan kemudiannya pertanian, dan barulah kita dapat lihat bahawa kajiannya ke arah untuk mengawal banjir. Pintu gerbang jenis sluice gate ni, dia merupakan salah satu daripada pintu gerbang yang dapat mengawal ke mana air itu dapat dialirkan. Dan dia juga amat berguna, seperti saya katakan sebentar tadi, untuk mengawal banjir. Dan kita lihat serba sikit berkenaan dengan sejarah awalnya berkenaan dengan dia dapat mengawal aliran air di kawasan kilang. Pintu kilang pada satu ketika dahulu dikenali sebagai mill race, dan selalunya mill race ini akan memutar kincir air atau turbin yang kemudiannya boleh digunakan untuk menggerakkan peralatan yang diperlukan dalam kilang papan dan kilang gandum. Mill race ni dia sering dikawal oleh sluice gate. Dari sinilah sluice gate itu muncul untuk mengurangkan atau meningkatkan aliran air bergantung pada masa dan lokasi. Disebabkan oleh itu, sluice gate ini boleh dikenali dengan nama lain, ia bergantung kepada lokasi geografinya dan akan dibentangkan oleh rakan-rakan saya sebentar nanti. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada Hafizuddin. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hafizuddin dan saya akan terangkan tentang tujuan sluice gate dibina. Jadi, kenapa sluice gate ini dibina ataupun tujuan sluice gate dibina adalah sluice gate ini adalah satu mekanisme yang dibuat untuk mengawal aliran air serta paras air. Kebiasaannya sluice gate ini sering digunakan di kawasan loji rawatan air, kawasan lombong, empangan serta kawasan sawah padi. Ia berperanan dalam mengawal atau membenarkan aliran air keluar daripada suatu ruang kerana pintunya boleh dibuka serta ditutup. Sluice gate ini juga dikenali sebagai sluice gate valve. Sluice gate ini kebiasaannya digunakan di kawasan yang menggunakan air dengan kadar tekanan yang tinggi serta amount yang banyak. Contohnya seperti di kawasan empangan. Pagar pada sluice gate ini akan diangkat dan diturunkan dengan menggunakan sistem hidrolik untuk mengawal aliran air di kawasan tersebut. Jadi itu sahaja untuk tujuan pembinaan sluice gate. Jadi saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aslam dan saya akan menerangkan tentang reka bentuk sluice gate. Sluice gate terbina daripada beberapa komponen utama. Antaranya ialah pintu masuk, bingkai, batang, bonet, kerusi dan juga penggerak. Setiap komponen pada sluice gate memainkan peranan dan fungsi yang tersendiri. Berikut adalah merupakan fungsi untuk komponen-komponen yang terdapat pada sluice gate. Yang pertama adalah pintu masuk. Pintu masuk dalam injap pintu bertanggungjawab untuk menyediakan pengedap yang berkesan. Terdapat beberapa jenis reka bentuk pintu untuk memenuhi pelbagai aplikasi yang berbeza. Beberapa jenis pintu yang paling biasa digunakan dalam injap pintu adalah yang pertama pintu slide selari, pintu papak, pintu baji, pintu pisau dan pintu pengembang selari. Jadi komponen kedua adalah bingkai ataupun lebih dikenali sebagai frame. Bingkai adalah merupakan sepadan yang kuat yang memegang dan membentuk pintu masuk. Ianya merupakan sebahagian daripada pintu masuk. Kebiasaannya, bingkai diperbuat dan diperkuat dengan besi seperti keluli tahan karat ataupun stainless steel, aluminium atau plastik diperkuat gentian, fiber reinforced plastik. Hal ini adalah kerana bingkai berfungsi agar dapat menahan dan memegang pintu masuk sluice gate daripada rosak walaupun dihentam oleh arus aliran air yang kuat dan laju. Yang ketiga adalah batang ataupun lebih dikenali sebagai stem. Tujuan batang dalam injap pintu adalah untuk menaikkan atau menurunkan pintu.
Pengguna boleh menyelesaikan tugas ini dengan memutarkan batang berulir secara manual atau mengawalnya menggunakan penggerak ataupun secara automatik. Terdapat dua jenis batang yang berbeza bergantung pada hujung batang berulir, batang yang meningkat dan batang yang tidak naik. Apabila injap pintu batang terbuka, batang akan naik di atas roda. Apabila injap pintu batang tidak naik terbuka, batang tidak akan bergerak ke atas. Ini adalah bonet. Tujuan bonet adalah untuk menyediakan ruangan untuk komponen dalaman injap pintu dan melindungi komponen-komponen ini daripada rosak. Bonet injap pintu mengandungi bahagian yang bergerak dan biasanya melekat pada badan injap menggunakan bolt ataupun skru untuk membentuk meterai kalis kebocoran. Walau bagaimanapun, biasanya kita boleh mengeluarkan jika pembaikan atau penyelenggaraan diperlukan. Okey, jadi seterusnya, komponen seterusnya adalah kerusi ataupun lebih dikenali sebagai seat. Kerusi atau tempat duduk disertakan sama ada di dalam badan injap pintu atau dalam pembinaan cincin tempat duduk. Jadi nanti pintu masuk tu akan berada pada kedudukan tempat duduk atau lebih dikenali sebagai kerusi. Tempat duduk integral pula terdiri daripada bahan yang sama seperti badan injap. Dalam pembinaan cincin tempat duduk, benang tempat duduk ke kedudukan atau tekan ke kedudukan sebelum mereka menjadi meterai yang dikempal ke dalam badan injap. Pembinaan sedemikian membolehkan lebih banyak variasi daripada tempat duduk integral dan sesuai untuk aplikasi suhu yang lebih tinggi. Dan komponen terakhir adalah penggerak atau lebih dikenali sebagai actuator. Penggerak adalah merupakan komponen yang penting yang membolehkan pintu masuk ditutup atau dibuka. Biasanya, kepada kebanyakan penggerak pintu sluice gate adalah mempunyai unsur-unsur berikut. Yang pertama adalah batang berulir atau bitu skru yang dipasang terus ke pintu pagar. Sebuah kacang mengangkat yang berputar untuk menaikkan atau menurunkan batang. Kelajuan pintu dan untuk memberikan kelebihan mekanikal untuk mengatasi kuasa yang terlibat dalam mengangkat pintu pagar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iqbal. Baiklah, saya akan menerangkan tentang pengoperasian sluice gate. Pengoperasian sluice gate. Sluice gate juga dikenali sebagai pintu air, di mana pintu air yang digunakan tersebut adalah pintu boleh alih yang membenarkan air mengalir di bawahnya. Apabila pintu itu diturunkan, ia akan bertindak sebagai empangan ataupun empangan kepala rendah, dan fungsinya adalah sebagai penghalang pada aliran air yang ada dan menyebabkan berlakunya perubahan ketinggian paras aliran tersebut. Seterusnya, pengendaliannya terbahagi kepada 4, iaitu menggunakan tangan, menggunakan rantai, menggunakan pemacu cacing ataupun pemacu rad and pinion, iaitu sejenis penggerak linear yang terdiri pada gear bulat pinion dan gear linear rad, dan akhir sekali menggunakan sistem hidrolik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Akmal dan seterusnya saya akan menerangkan berkenaan dengan mekanisme bagi sluice gate. Okey. Bagi mekanisme sluice gate ni, saya nak kaitkan dia dengan satu konsep yang sama kita boleh perlihatkan pada skru. Di mana sebab ni asasnya anda boleh lihat yang untuk sluice gate ni dia ada penggerak, ada batang dan juga pintu air. Dua tu adalah basic je. Selebih-selebihnya adalah perkara yang melengkapkan dia untuk membuatkan dia berfungsi dengan lebih bagus lah. So pada asasnya dia ada penggerak. Penggerak tu saya boleh kaitkan dengan diri kita. Kita menggerakkan dia. Dan batangnya kita melihat sama seperti skru di sebelah kanan tersebut kan, ada batang yang sama dengan sebelah kiri dia, dan pintu air itu adalah skru dia. Kita boleh kaitkan dengan dua belah animasi tersebut, di mana apabila kepalanya digerakkan, maka batangnya akan turut berputar mengikut arah penggerak tersebut. Contoh, kalau sebelah kiri, maka batang tu akan pusing juga sebelah kiri sebab dia punya konsep sama seperti skru. Dan bila kita gerakkan dia, pintu masuk tersebut, pintu air tersebut yang di mana ia sama seperti skru, akan bergerak ke atas ataupun ke bawah di mana arah yang kita inginkan. So anda boleh lihat sama kan konsep dia, di mana sluice gate ni sama seperti skru. Seperti yang telah saya terangkan sebentar tadi, anda boleh lihat di bawah bagaimana sluice gate ni berfungsi. Saya telah menyertakan ilustrasi di bawah.
di mana apabila pintu naik ataupun dibuka, ia akan membenarkan air untuk melepasinya. Dan apabila pintu diturunkan ataupun ditutup, ia akan menghalang air daripada melepasinya. Senang kan? Ini merupakan contoh-contoh sluice gate yang lain. Anda boleh lihat ada yang menggunakan konsep seperti pintu, ada yang menggunakan konsep seperti bonet kereta, dan ada juga sluice gate yang menggunakan sistem automatik di mana ia boleh membuka dan tutup mengikut keadaan yang tersendirilah. Yang bermaksud tak perlukan manusia untuk mengoperasikan ia. Sekian, terima kasih bagi saya. Assalamualaikum, nama saya Adam Daniel dengan nombor metrik A180601 dan saya akan menerangkan tentang contoh sluice gate yang terkenal. Okey, di hadapan anda sekarang ini ialah dinamakan dengan knife gate sluice dan ia berbentuk bulat ataupun petak dan bergerak secara vertikal. Dan apakah kelebihannya ialah mudah untuk dibuka dan ditutup dan mempunyai perlindungan daripada kebocoran. Oleh itu, ianya selamat daripada sebarang kebocoran dan dapat menghalang air daripada terus mengalir. Dan paling penting ialah ia kekal stabil walaupun aliran air terus mengalir. Okey, seperti yang anda dapat lihat sekarang, ini merupakan roller gate dan ia dinamakan roller gate kerana ianya datang bersama dengan penggilik yang bergerak bersama-sama dengan pintu gerbang ke atas dan ke bawah. Dan pintu gerbang ini ataupun penghadang air ini biasanya datang dalam bentuk 4 segi. Baiklah, di hadapan anda sekarang ini merupakan senarai sluice gate yang terkenal ataupun yang biasa digunakan di Malaysia, iaitu yang pertama kita ada roller gate dan yang kedua kita ada screw down gate dan flip gate dan radial gate. Baiklah, sluice gate yang kita sering gunakan ini adalah untuk mengawal aliran air di empangan, mengawal air pasang surut dan pengaliran air ke kawasan pertanian seperti sawah padi dan kelapa sawit. Dan setiap sluice gate ini mempunyai peranan yang berbeza-beza bergantung kepada tempat dan objektif yang ingin dicapai. Okey semua, kita sudah berada di penghujungnya dan akhir sekali saya ingin menunjukkan rujukan bagi informasi-informasi yang kami peroleh berkenaan dengan sluice gate ini. Sekian saja daripada kami. Terima kasih.